Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, berikut adalah berita politik tergempar untuk hari Isnin hari ini. Secara rasmi sebentar tadi, Mahkamah Rayuan telah menyambung perbicaraan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram melibatkan Bosku Najib penyamun 1MDB. Akhirnya, perbicaraan kes mahkamah berprofil tinggi di peringkat dunia melibatkan Bosku Najib penyangak 1MDB terus disambung dengan lebih cepat oleh pihak kerajaan Malaysia di musim darurat ini. Bosku Najib penyamun 1MDB telah hadir ke peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya lebih kurang jam 8.30 pagi. Seperti biasa, Bosku Najib diiringi oleh pasukan peguam bela beliau dan penyokong-penyokong beliau di dalam Mahkamah Rayuan hari ini. Bosku Najib sebelum ini telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga turut didenda lebih 200 juta ringgit Malaysia kerana jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti beliau merompak dana SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit Malaysia sewaktu beliau menjadi pengasas dan pengerusi syarikat 1MDB di negara Malaysia. Ini antara salah satu rekod kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Mahkamah Malaysia yang menjadi beban yang cukup besar untuk beliau terus membuat rayuan di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Secara prospek, Bosku Najib penyamun 1MDB akan kalah lagi kerana ada 4 perkara besar yang wajib untuk dijawab dan dibuktikan oleh Bosku Najib penyangak 1MDB di hadapan Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Perkara pertama yang menjadi beban Bosku Najib penyamun 1MDB untuk dibuktikan adalah Bosku Najib perlu membawa saksi keturunan Raja Arab Saudi yang memberi derma kepada beliau sebanyak 2.6 bilion ringgit. Dari segi proseding perbicaraan mahkamah, Bosku Najib penyamun 1MDB ini yang sudah didapati bersalah merompak duit 1MDB 1 tahun lalu, untuk menafikan kesalahan jenayah beliau, suka ataupun tidak, Bosku Najib perlu membentangkan saksi high credibility daripada kerajaan Arab Saudi. Jika perkara ini gagal untuk dibentangkan di peringkat Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya, maka it is confirm, Pakcik Makcik Oto Arum, putra-putri UMNO yang amat saya hormati, Bosku Najib confirm kalah di peringkat Mahkamah Rayuan dan confirm masuk penjara Sungai Buloh selama 12 tahun untuk kes SRC 1MDB ini. Beban pembuktian kedua, Bosku Najib perlu membuktikan kenyataan tidak tahu berkaitan semua transaksi keuangan yang sudah masuk ke dalam akaun bank peribadi beliau, iaitu akaun AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, salah satu asas pembelaan
yang dibentangkan oleh Bosku Najib dan peguam bela beliau Tan Sri Syafiee Abdullah di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 1 tahun lalu adalah menggunakan jawapan tidak tahu. Apabila pihak pendakwaan memperincikan setiap bukti transaksi keuangan duit SRC 1MDB dirompak oleh Bosku Najib dan konco-konconya, Bosku Najib kata di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dia tidak tahu. Ironinya, duit rompakan yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib secara haram, secara illegal, secara tidak sah, bersumberkan duit SRC 1MDB itu. Bosku Najib tahu untuk membelanjakannya di seluruh dunia. Bosku Najib juga tahu duit itu adalah duit SRC 1MDB. Bosku Najib juga tahu dan sedar bersama isteri kesayangannya, Bosku Rosmah, duit-duit haram yang dirompak daripada syarikat SRC 1MDB digunakan oleh mereka untuk melancong ke luar negara dan shopping, membeli barangan-barangan mewah yang sangat mahal. Oleh itu, jika Bosku Najib menggunakan hujah tidak tahu tentang dana rompakan SRC 1MDB ini di peringkat Mahkamah Rayuan, maka Bosku Najib pasti dan pasti masuk penjara Sungai Buloh dan pasti kalah lagi di peringkat Mahkamah Rayuan. Ini adalah analisis prospek daripada perspektif undang-undang yang perlu difahami oleh semua pemerhati kes Mahkamah Najib Razak di dalam negara Malaysia. Beban pembuktian yang ketiga yang turut menjadi masalah besar kepada Najib Razak di peringkat Mahkamah Rayuan adalah berkaitan dengan Jolo. Sepanjang perbicaraan kes SRC 1MDB di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini, Najib Razak dan peguam-peguam belanya menyalahkan Jolo sebagai mastermind dalam semua modus operandi transaksi rompakan duit SRC 1MDB. Malangnya, Najib Razak gagal membuktikan perkara itu di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 1 tahun lalu. Maka Najib Razak boleh menang sekiranya beliau membawa Jolo sebagai saksi utama dalam pembelaan kes SRC 1MDB ini di peringkat Mahkamah Rayuan. Suka ataupun tidak, Najib Razak dan pasukan peguam belanya tidak boleh bercakap atas angin. Mereka perlu menampilkan jasad badan Jolo. Kerana hujah asas pembelaan Bosku Najib, ia bukan salah Najib, ia adalah salah Jolo. Jika benar ini adalah konspirator skandal rompakan SRC 1MDB di seluruh dunia, maka beban pembuktian Najib Razak dan peguam belanya, Jolo, perlu tampil di Mahkamah Rayuan. Sekiranya Jolo tidak hadir sebagai saksi utama untuk membantu kes Najib Razak di peringkat Mahkamah Rayuan, saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran undang-undang dan perlembagaan di negara Malaysia, saya yang mempunyai pengalaman naik turun mahkamah dan menang dalam semua perbicaraan kes mahkamah bermotifkan politik, saya ingin tegaskan Pak Cik Makcik, Bosku Najib penyamun 1MDB pasti kalah dan masuk penjara Sungai Buloh sekiranya Jolo tidak tampil di Mahkamah Rayuan. Ini antara masalah ketiga yang sangat-sangat besar untuk Bosku Najib di peringkat Mahkamah Rayuan secara prospek. Seterusnya, pembuktian keempat
Bosku Najib perlu membuktikan di hadapan Hakim Mahkamah Rayuan bahawa akaun bank peribadi AM Bank itu bukan miliknya. Sebelum ini, Bosku Najib menipu di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan tanda tangan beliau adalah palsu dalam pembukaan akaun AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Sayang seribu kali sayang, pihak pendakwaan, pihak SPRM dan saksi pegawai bank AM Bank telah berjaya membuktikan di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bosku Najib sememangnya telah membuat permohonan secara rasmi kepada AM Bank Kuala Lumpur bagi membuka satu akaun bank peribadi untuk kemasukan duit rompakan daripada syarikat SRC 1MDB. Bosku Najib menyalahkan Jolo, sedangkan tanda tangan itu bukan tanda tangan Jolo, tetapi itu adalah tanda tangan tulen daripada tangan Bosku Najib penyamun 1MDB. Surat derma daripada kerajaan Arab Saudi itu juga perlu dibuktikan tulen oleh peguam-peguam bela Bosku Najib penyamun 1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan yang sudah bermula hari ini. Jika semua perkara ini gagal dibuktikan, Pak Cik Mak Cik, saya Jufazli Syahmat ingin mengulangi kenyataan yang cukup panas, yang cukup kontroversi ini. Secara prospek, saya meramalkan Bosku Najib akan meringkuk di dalam penjara Sungai Buloh dengan lebih cepat kerana confirm kalah di peringkat Mahkamah Rayuan. Semakin cepat proseding perbicaraan mahkamah di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya dijalankan oleh kerajaan Malaysia, maka tidak ada jalan keluar untuk Bosku Najib melambat-lambatkan proses hukuman penjara Sungai Buloh. Paling lewat Bosku Najib masuk penjara Sungai Buloh adalah Ogos tahun 2021. Dan ini adalah mimpi ngeri yang menjadi ketakutan Bosku Najib, Bosku Rosmah dan konco-konco penyamun 1MDB dalam Parti UMNO. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Bosku Najib menipu dan membuat wayang propaganda politik dalam Facebooknya, institusi kehakiman Malaysia yang adil, yang tegas, yang bebas daripada campur tangan politik akan terus memberi kemenangan kepada rakyat Malaysia yang menjadi mangsa rompakan secara sistematik oleh Bosku Najib, Bosku Rosmah dan Parti UMNO sebanyak lebih 50 bilion ringgit dalam syarikat 1MDB. Atas nama justice, atas nama prinsip rule of law, atas nama the supremacy of federal constitution, saya suka untuk memberi peringatan mesra kepada para hakim dalam institusi kehakiman negara yang bijaksana. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan undang-undang demi keadilan untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama, yang terus ditipu, dizalimi dan diperbodohkan oleh bapa lanun penyamun 1MDB bernama Bosku Najib ini. Saya ingin mengingatkan bahawa kami rakyat Malaysia terus mengikuti perbicaraan kes 1MDB, Bosku Najib dan peguam-peguam belanya yang terus gagal untuk menafikan 1001 bukti jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram
yang dilakukan secara terang-terangan oleh bosku Najib bersama isteri kesayangannya, bosku Rosmah. Kepada bosku Najib, selamat maju jaya untuk perbicaraan kes SRC 1MDB ini di peringkat Mahkamah Rayuan bermula hari ini. Kes ini akan berlangsung lebih kurang 2 minggu, Pak Cik Mak Cik Otok Arum. Makin cepat habis kes SRC 1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan, makin cepatlah bosku Najib masuk ke dalam penjara Sungai Buloh. Setiap malam bosku Najib tidak boleh tidur dengan nyenyak dan aman. Setiap hari bosku Najib sangat-sangat marah. Kenapa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menutup kes SRC 1MDB beliau? Pelbagai helah dan wayang politik yang disusun atur oleh bosku Najib untuk melambat-lambatkan kes SRC 1MDB beliau di semua peringkat Mahkamah Negara Malaysia. Akan tetapi, atas nama rule of law, Ketua Hakim Negara dan para hakim dalam institusi kehakiman Malaysia yang bertaraf dunia itu tidak mahu melengah-lengahkan, tidak mahu menangguhkan, tidak mahu melambat-lambatkan lagi perbicaraan kes SRC 1MDB, Bapa Lanun Penyangak 1MDB, bosku Najib di musim darurat ini. Apabila kes SRC 1MDB ini tidak ditangguhkan dan tidak mahu dilambat-lambatkan oleh para hakim dalam institusi kehakiman Malaysia, ini adalah tanda kiamat besar dan petanda buruk yang cukup sial untuk bosku Najib Penyamun 1MDB. Pintu penjara Sungai Buloh sudah menghampiri langkah kanan bosku Najib, Pak Cik Mak Cik. Saya sedar dan saya tahu bosku Najib Penyamun 1MDB sedang menonton video YouTube eksklusif Jufazli Syahmat hari ini. Jika bosku Najib bertanya, apakah ramalan saya untuk kes SRC 1MDB dan lebih 40 kes jenayah rompakan lain melibatkan beliau, saya ingin katakan secara jujur dan ikhlas, kamu pasti kalah di semua peringkat Mahkamah Malaysia kerana kamu terus menipu bersama peguam-peguam bela kamu, bosku Najib. Salah satu syarat untuk menang dalam prosedur perbicaraan mahkamah di dunia ini, pertama, bosku Najib tidak boleh menipu di hadapan para hakim. Kedua, bosku Najib tidak boleh menjawab tidak tahu dalam semua transaksi keuangan duit SRC 1MDB yang dirompak oleh beliau sejak PRU 13 lalu. Ketiga, bosku Najib perlu membawa saksi-saksi high credibility seperti keturunan Raja Arab Saudi, Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Jolo ke dalam kandang Mahkamah Malaysia. Jika semua perkara ini gagal dibentangkan oleh Tan Sri Syafiee Abdullah dan pasukan peguam bela bosku Najib Penyamun 1MDB, suka ataupun tidak, bosku Najib perlu meringkuk ke dalam penjara Sungai Buloh bermula tahun 2021 ini. Kepada penyokong-penyokong bosku Najib, Lokman Adam, Papa Gomo, Cyber Troopers berbayar bosku Najib, bosku Rosmah dalam parti UMNO. Institusi kehakiman Malaysia itu bukan institusi Facebook, bukan institusi media sosial. Institusi kehakiman Malaysia itu adalah satu institusi yang tertinggi dalam negara Malaysia yang akan terus menegakkan keadilan undang-undang, rule of law, akan terus memberi kemenangan kepada the supremacy of federal constitution. Bosku Najib Penyamun 1MDB, sepopular macam mana pun,
Dia tidak berada di atas undang-undang. Bosku Najib tidak berada di atas Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah salah guna kuasa Bosku Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan lanun penyangak 1MDB di Putrajaya dari tahun 2009 sehingga tahun 2018 layak untuk dihukum oleh institusi kehakiman negara yang adil lagi bebas daripada campur tangan politik. Institusi kehakiman Malaysia itu adalah milik lebih 32 juta rakyat Malaysia. Para hakim di negara ini dibayar menggunakan duit cukai rakyat dalam skim simpanan keuangan rakyat dalam perbendaharaan negara. Bosku Najib dan geng-geng lanun beliau tidak boleh mengugut para hakim dalam negara Malaysia ini. Kerana keadilan undang-undang dan kedaulatan undang-undang adalah jauh lebih penting. Untuk diangkat oleh para hakim yang bertaraf world class di negara Malaysia. Saya amat yakin dan percaya kebijaksanaan para hakim, keadilan para hakim. Saya amat yakin dan percaya keberanian dan sifat amanah para hakim dalam institusi kehakiman Malaysia yang tidak akan berkompromi, yang tidak akan bertolak ansur dengan jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah yang terang lagi bersuluh dilakukan oleh seorang mastermind lanun penyamun 1MDB yang cukup popular bernama Bosku Najib. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Berani merompak duit rakyat dalam 1MDB, lebih 50 bilion ringgit ini. Berani tanggunglah Bosku Najib meringkuk dalam penjara Sungai Buloh beratus-ratus tahun. Sesal kemudian tidak berguna lagi Bosku Najib. Sila pulangkan semua duit rompakan SRC 1MDB yang sudah kamu gunakan bersama Bosku Rosma dan ahli-ahli UMNO di negara ini. Sampai 7 keturunan kau mati. Kami lebih 32 juta rakyat Malaysia tidak takut, tidak gentar untuk menuntut keadilan, untuk menuntut semua duit-duit rompakan 1MDB yang masuk ke dalam akaun bank peribadi kau, Bosku Najib, di seluruh dunia. Malu apa, Bosku? Kalau kamu kalah lagi di peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan selepas ini. Sehebat manapun peguam bela kamu menipu dan berbohong di hadapan hakim yang bijaksana dalam Malaysia, kamu tidak akan terlepas daripada hukuman penjara Sungai Buloh dan kamu wajib membayar 5 kali ganda duit yang kamu rompak dalam syarikat 1MDB. Sepandai manapun kamu untuk melambat-lambatkan proses hukuman penjara Sungai Buloh ini, kamu tidak akan menang dalam mahkamah dunia ini, Bosku Najib. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya, Bosku Najib penyamun 1MDB. Mulut saya masih. Rakyat Malaysia dalam institusi kehakiman negara yang merdeka dan berdaulat itu, yang adil, lagi bebas daripada campur tangan politik. Rakyat akan terus menghakimi kamu dalam Mahkamah Malaysia untuk kamu dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh beratus-ratus tahun. Itu adalah kata-kata keramat daripada lebih 32 juta rakyat Malaysia.
yang masih marah dan masih benci dengan kamu, wahai Ketua Lanun Penyamun 1MDB, yang semakin takut terkencing-kencing dibicarakan di peringkat Mahkamah Rayuan. Ingat bosku Najib, jika kamu kalah di peringkat Mahkamah Rayuan nanti, jangan salahkan hakim. Yang merompak duit SRC 1MDB itu adalah kamu, wahai bosku Najib. Bukan hakim dalam negara Malaysia, dalam institusi kehakiman negara itu yang merompak duit SRC 1MDB. Jangan cuba untuk menegakkan benang yang basah, wahai bosku Najib Lanun Penyamun 1MDB. Kerana kami, rakyat Malaysia, tidak akan berdiam diri, tidak akan takut untuk bersuara secara lantang demi keadilan untuk negara Malaysia yang menjadi mangsa rompakan kamu secara sistematik dalam 1MDB sejak tahun 2009 sehingga tahun 2018. Jangan salahkan Tun Dr. Mahathir. Jangan salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan salahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan salahkan Kerajaan Agung jika kamu kalah lagi di peringkat Mahkamah Rayuan Malaysia selepas ini. Bukan Tun Dr. Mahathir yang merompak duit SRC 1MDB itu, bosku Najib. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang rompak duit SRC 1MDB. Kamu yang rompak duit SRC 1MDB itu dan masuk ke dalam akaun bank peribadi atas nama kamu, atas tanda tangan kamu, sehingga kamu boleh guna duit itu untuk shopping bersama Rosmah Mansor di seluruh dunia. Bukan Kerajaan Perikatan Nasional yang merompak duit SRC 1MDB ini juga. Yang merompak duit SRC 1MDB ini adalah kamu, bosku Najib dan Parti UMNO. Duit SRC 1MDB dirompak secara haram untuk digunakan sebagai dana pilihan raya umum ke-13 dan pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Perkara ini diketahui oleh semua manusia di seluruh dunia. Maka tolong berhenti untuk menipu. Kami rakyat Malaysia bukan bodoh macam pengikut-pengikut dan macai-macai kau dalam Parti UMNO. Wahai bosku Najib, wahai bosku Rosmah, wahai Lokman Adam, wahai Papa Gomo dan semua cyber troopers bosku Najib yang kepanasan menonton video YouTube Jufazli Syekh Ahmad hari ini. Kalau kamu berani merompak bosku Najib sehingga sanggup meringkuk dalam penjara Sungai Buloh beratus-ratus tahun, kami rakyat Malaysia juga sangat-sangat berani untuk melawan Ketua Lanun Penyamun 1MDB sampai kau mampus masuk ke dalam lubang kubur kau bersama 7 keturunan kau. Kau sememangnya tidak ada batang kemaluan, tidak ada biji kemaluan. Seorang Ketua Lanun toyol Penyamun 1MDB kaki kepit pondan yang tidak ada rasa malu, yang tidak ada rasa bersalah, merompak berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat Malaysia dalam syarikat 1MDB sehingga negara ini berhutang ratusan bilion ringgit di peringkat antarabangsa. Di musim COVID-19 ini, di musim krisis ekonomi COVID-19 global ini, rakyat hilang pekerjaan, rakyat gajinya semakin kurang, ekonomi perniagaan semakin teruk,
Dan kami rakyat masih membayar hutang 1MDB, hutang SRC kamu Najib sampai hari ini. 7 keturunan pun tak habis rakyat Malaysia bayar hutang 1MDB. Maka jangan ingat kes SRC 1MDB ini adalah kes remeh-temeh. Jangan ingat rakyat Malaysia tidak tahu apakah itu kes rompakan 1MDB. Jangan ingat rakyat Malaysia akan lupa semua dosa besar kamu dan jenayah besar kamu, wahai bosku Najib, merompak duit rakyat Malaysia, duit negara Malaysia dalam syarikat 1MDB sebanyak lebih 50 bilion ringgit. Kamu akan selamat jika kamu minta maaf kepada rakyat, wahai Ketua Lanun Penyamun 1MDB. Kamu akan selamat jika kamu membayar semula lebih 50 bilion ringgit duit 1MDB yang kamu rompak, yang kamu gunakan bersama Rosmah untuk shopping di seluruh dunia. Kami rakyat akan maafkan kamu, wahai bosku Najib, jika kamu mengaku bersalah, jika kamu membayar semula duit rakyat dan duit negara Malaysia yang kamu rompak dengan sangat tamak. Benar kata orang-orang tua dahulu, orang tamak selalu rugi. Dan itu adalah pengakhiran kehidupan legasi politik bosku Najib yang berangan mahu lagi menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya. Kepada semua ketua-ketua bahagian UMNO, saya Jufazli Syih Ahmad menyokong Najib Razak menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di dalam istana penjara Sungai Buloh selepas ini. Checkmate and game over. Bosku Najib, Bapa Lanun Toyol Penyamun 1MDB, yang confirm kalah di peringkat Mahkamah Rayuan, di peringkat Mahkamah Persekutuan untuk lebih 40 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah salah guna kuasa, yang akan menyebabkan bosku Najib meringkuk dalam penjara Sungai Buloh beratus-ratus tahun bersama Rosmah Mansor. Checkmate and game over. Bosku Najib Penyamun 1MDB, Bapa Lanun Toyol Penyamun yang tamak makan duit rakyat, duit negara Malaysia lebih 50 bilion ringgit dalam syarikat 1MDB, yang menyebabkan bosku Najib sangat-sangat hina, disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh kerajaan Malaysia beratus-ratus tahun. Kau masuk perangkap percaturan kuasa Jufazli Syih Ahmad bersama rakyat Malaysia, bosku Najib. Duit kau berpuluh-puluh bilion ringgit itu, kau tidak boleh beli hakim-hakim dalam institusi kehakiman Malaysia, kerana hakim-hakim itu dibayar oleh rakyat dan berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Game is over, bosku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Maji Oto Aru. Terus menang dan terus menang. Suara keramat anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra Islam yang menjadi mangsa rompakan bosku Najib dan parti UMNO Lanun penipu di tanah negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Sekian, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu kepada kamu, bosku Najib, bosku Rosmah. Terima kasih.